Tetapi di peringkat negeri, kita masih lagi pembangkang. Jadi selepas itu, kami pun fikir macam telah ditipu lah oleh Presiden Warisan. Albert Tay ini sebenarnya bukan seorang saksi. Dia merupakan seorang yang ditakwa oleh SPRM sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bicara PRU 17 Sabah, satu podcast yang mengupas nadi politik negeri Sabah. Dalam episod kelima ini, kita bawakan seorang tetamu yang pernah bersama Barisan Kepimpinan Warisan dan kini meneruskan perjuangan dalam Parti Gagasan Rakyat Sabah. Beliau adalah Datuk Ben Chong, penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur. Selamat datang Datuk Ben. Terima kasih. Okay, kita teruskan kepada topik yang kita nak bual hari ini. Okay. Politik Sabah sentiasa dinamik. Dari warisan ke GRS, apakah di sebalik keputusan yang mengubah lanskap politik di Tanjung Kapur? Datuk antara nama yang keluar dari warisan selepas PRN Sabah yang lalu pada Februari 2023 bersama Datuk Nur Azlina Arif Adun Kunak dan Datuk Muhammadin Adun Bangi. Boleh Datuk kongsikan apakah sebenarnya titik perubahan yang mendorong keputusan tu? Okey. Pertama-tamanya terima kasihlah atas undangan ke podcast ini, dan saya terus kepada soalan tadi. Sebenarnya sebelum kami mengambil tindakan ataupun berfikir untuk keluar daripada warisan dan join ini GRS, pada masa itu sebenarnya kami telah memberitahu kepada Presiden Warisan pada masa itu dan juga pimpinan atasan warisan bahawa kami mau keluar daripada warisan. Sebab utama, sebab kami mau jadi kerajaan, tidak mau jadi pembangkang. Kenapa mau jadi kerajaan? Kita mau, kalau sesuatu kawasan itu tidak ada YB kerajaan, setiap adun mempunyai adun fund. Jadi itu adun fund tidak akan disalurkan ke kawasan tersebut. Jadi kawasan itu rugilah, tidak dapat adun fund yang sepatutnya ada untuk bantuan ataupun sumbangan kepada rakyat yang ada di sesuatu tempat. Jadi motif utama ialah kami ingin mendapatkan adun fund itu untuk menolong rakyat yang ada di kawasan. Kami telah memberitahu Presiden pada masa itu, Datuk Shafie Apdal, dan beliau berjanji bahawa dia suruh kami tunggu selepas pilihan raya umum parlimen, dia akan warisan, maksudnya lah warisan akan balik kepada jadi kerajaan, dan dia pun kasih tahu dia pun tidak mau jadi pembangkang. Jadi kami pun tunggulah selepas pilihan raya umum parlimen. Pada masa itu di peringkat federal saja, di peringkat persekutuan saja warisan jadi kerajaan, tetapi di peringkat negeri kita masih lagi pembangkang. Jadi selepas itu kami pun fikir macam telah ditipu lah oleh Presiden Warisan, dan kami pun berunding dan keluar warisan pada masa itu, dan seterusnya join ini kerajaan GRS pada masa itu. Ketika maklumkan dekat Presiden Warisan ketika itu, sudah apa reaksi adakah dia menghalang, mungkin ada reaksi yang macam Datuk boleh share momen masa kami kasih tahu kami mau jadi kerajaan, dia minta kami tunggu selepas pilihan raya umum parlimen, warisan akan balik kepada jadi kerajaan. Masa itu memang sudah kerajaan lah, itu masa dia beritahu kami. Tetapi selepas pilihan raya umum parlimen, belum lagi di peringkat persekutuan saja
balik kepada jadi kerajaan, tetapi di peringkat negeri masih lagi pembangkang. Jadi kami pun maklumkanlah kami mau keluar, kami mau jadi kerajaan lah dan akan join GRS lah pada masa itu. Ikutkan Datuk pernah bekerja di bawah dua tokoh besar ni, Datuk Seri Shafie Apdal dan Datuk Seri Panglima Haji Jino dalam pentadbiran kerajaan warisan dengan JRS. Bagaimana Datuk menilai kedua-dua kepimpinan dalam pentadbiran ni? Perbezaan di antara dua tokoh ini kalau kita bandingkan dengan isu-isu semasa yang baru-baru berlaku ini, contohnya sijil UEC. Pada tahun 2019, Datuk Shafie telah umumkan untuk mengiktirafkan sijil UEC di lintas. Masa itu ialah Mooncake Festival. Tetapi dia umum saja, tidak ada pelaksanaan, tidak ada tindakan, tidak ada pelaksanaan. Contohnya, kenapa kita mahu mengiktirafkan sijil UEC? Supaya pemegang sijil UEC ini boleh memohon beasiswa negeri ataupun boleh memohon jawatan-jawatan penjawat awam kerajaan negeri. Kita tengok orang sekarang, orang memohon beasiswa ataupun orang memohon kerja jawatan kosong ini kerajaan negeri. Adakah sijil UEC sana? Tiada apa? Paling common sense lah kan. Kita lihat sepucuk surat yang ditulis oleh Pengerusi Persatuan Tongjong Sabah untuk meminta Datuk Seri Haji G bin Haji Noor supaya dapat mengiktirafkan ini sijil UEC. Jikalau sijil ini telah diiktirafkan pada 2019 yang diumumkan oleh Datuk Seri Shafie Apdal, kenapa Pengerusi Persatuan Tongjong Sabah masih mau mengutuskan sepucuk surat kepada Datuk Seri Haji G bin Haji Noor untuk mendapatkan pengiktirafan sijil UEC satu kali lagi? Maknanya dulu dia announce saja dan tak ada pelaksanaan di peringkat tidak negeri. Ada tindakan, tidak pelaksanaan. Inilah perbezaan di antara dua tokoh lah. Kan sekarang kita nampak SKN punya surat, maksudnya ada pelaksanaan sudah, dan barulah sijil UEC ini dikatakan betul-betul diiktirafkan. Okey, jadi ada yang berpandangan ini kata orang lah, Shafie sering menekankan aspek identiti dan perjuangan autonomi Sabah. Bermanakala Haji G lebih menonjol dalam kestabilan dan pembangunan infrastruktur the whole Sabah itu sendiri. Dalam pandangan Datuk, bagaimana dan apa yang lebih berkesan untuk kemajuan Sabah yang sebenarnya? Kita lihat Datuk Seri Haji G bin Haji Noor mempunyai satu visi untuk membangunkan Sabah ini, iaitu plan pembangunan SMJ ataupun satu blueprint bagaimana kita nak membangunkan negeri Sabah ini. Dulu masa pentadbiran warisan ada satu blueprint. Saya rasa macam tiada. Tiada. Jadi pada Datuk melihat ada dasar dan polisi itu memacu kepada hala tuju Sabah. Ya, ini Datuk Seri Haji G bin Haji Noor dengan peran pembangunan dia, ada satu perancangan yang telah dirancangkan awal bagaimana kita membangunkan Sabah ini dalam tempoh berapa tahun. Semua ada perancangan. Apa projek ataupun dasar yang Datuk lihat benar-benar setelah keluar daripada warisan dan ketika berada di JRS untuk membantu rakyat dalam kawasan Datuk? Setelah saya join kerajaan JRS, setelah mendapat adun fund yang sepatutnya dimiliki oleh setiap adun kerajaan,
Saya telah memperkenalkan satu program Satu Rumah Satu Siswa, iaitu saya telah menaja seramai 150 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mendapatkan tuition percuma setiap bulan. Setiap pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini akan mendapatkan tuition percuma ini selama 2 tahun. Dan program ini telah dijalankan selama tahun ini merupakan tahun yang ketiga. Dan saya bukan baru mau buat ini program. Oleh kerana pilihan raya datang sudah ke. Setelah saya masuk ke kerajaan GRS, saya telah mulakan program ini dengan menaja 150 orang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Untuk mendapatkan tuition percuma. Mata pelajaran yang saya cadangkan untuk mendapatkan tuition percuma ini ialah matematik dan sains. Matematik dan sains. Oleh kerana zaman sekarang kita zaman teknologi, AI, ChatGPT dan sebagainya, sains memang merupakan satu subjek yang sangat penting. Terutamanya untuk masa depan belia-belia yang ada di Kudat inilah. Kemudian selain daripada kelas tuition percuma ini, saya juga ada memperkenalkan satu program iaitu intervensi bahasa Inggeris di sekolah rendah. Sebagai rintis program ini, saya telah memilih 5 buah sekolah rendah yang ada di kawasan Enam Tanjung Kapur ini dijadikan sebagai sekolah rintis lah untuk permulaan. Program ini saya memperkenalkan satu silibus bahasa Inggeris yang digunakan pakai oleh negara-negara lain supaya murid-murid ataupun pelajar-pelajar ini senang dapat menguasai bahasa Inggeris. Silibus ini saya beli sendiri dan saya membekalkan buku rujukan itu kepada guru yang mengajar subjek bahasa Inggeris di sekolah. Saya meminta guru itu mengambil sedikit masa apabila mengajar subjek Inggeris di sekolah itu untuk silibus bahasa Inggeris ini. Sebab tu Datuk punya visi ni untuk pendidikan daripada anak-anak muda hingga akan ada peluang menguasai bahasa di sektor pekerjaan luar. Saya percaya bahawa hanya melalui pendidikan sahaja kita boleh keluar daripada belenggu kemiskinan dengan selama-lamanya. Mungkin kita sangat bernasib baik. Kita tengok saudara mara ataupun kawan-kawan kita di persekitaran kita. Mungkin di antara mereka sangat bernasib baik. Pada umur 25 tahun mungkin sudah untung juta ringgit. Tapi kebanyakannya tidak lama lah. Mungkin ditipu kawan kah, buat bisnes rugi kah, mungkin lah. Mungkin ditipu perempuan kah, kan? Kemudian itu juta pun habislah. Sebab dia tidak pandai manage itu duit untuk menghasilkan lebih banyak duit. Buat bisnes kenapa rugi? Dia tidak ada ilmu pengetahuan dalam perniagaan. Itu sebab rugi. Itu sebab ini pendidikan penting untuk setiap orang lah. Datuk, saya tertarik dengan satu baru-baru ni isu seorang ahli perniagaan kontroversi, Datuk Albert Tay, yang dikatakan memberi rasuah kepada adun-adun kerajaan. Pada pandangan Datuk, adakah perkara ini akan menggoncang dari sudut Sabah itu sendiri menjelang pilihan raya ni? Saya rasa Sabahan mesti mau sedar dan faham bahawa Albert Tay ini sebenarnya bukan seorang saksi ataupun
bukan seorang dia merupakan seorang yang ditakwa oleh SPRM sekarang, yang dituduh di mahkamah. Dia bukan saksi, dia bukan dia merupakan seorang yang dituduh juga, yang ditakwa di mahkamah. Saya difahamkan dia sengaja memberitahu ini pegawai imigresen di lapangan terbang Kota Kinabalu bahawa dia datang, tujuan dia untuk cari kawan, berjumpa dengan kawan ataupun jalan-jalan, dan seterusnya pegawai imigresen ini menyekat dia daripada masuk ke Kota Kinabalu. Dan kemudian keesokan hari peguam dia apply ini DNA di mahkamah. Maksudnya dia pun ditakwa bah. Mungkin kita banyak orang tanya sama ada kerajaan negeri takut jika dia masuk sini. Kan? Bukan kerajaan negeri takut dia masuk sini bah. Dia takut mau masuk sini bah. Dia takut mau masuk sini, takut ditakwa di mahkamah. Seterusnya minta peguam dia minta ini DNA. Mungkin ada motif yang mungkin motif nak menjatuhkan kerajaan, ada yang tidak memang dia kerajaan. Memang ada agenda. Kita boleh lihat dia memang ada agenda tersendiri. Kan? Satu contoh saja. Dia mengeluarkan ini video-video YB GRS saja pada permulaan. Kenapa ini Star punya video lambat baru kasih keluar? Padahal saya rasa ini video semua dia awal-awal memang sudah ada apa? Kan? Kenapa dia mau kasih keluar ini YB GRS punya video dulu? YB GRS sahaja. Ada yang mempersoalkan tujuan merakam video itu pun satu persoalan juga. Ya, memang tujuan ada agenda yang tersendiri lah, terutamanya untuk menjatuhkan image kerajaan GRS lah. Okey Datuk. Melihat ke depan, Sabah 5 tahun akan datang, sekiranya GRS mendapat mandat penuh sekali lagi pada PRU 17 ni, apa perubahan besar yang Datuk harapkan dapat dilihat Sabah secara keseluruhan, khususnya di Kudat dan Pantai Utara? Kerajaan negeri telah mengumumkan Kudat merupakan salah satu tempat akan mewujudkan satu hub ini industrial park, ya, Pro Ekonomi Industrial Park di Kudat. Masa itu kita akan membina pelabuhan, ada industrial park yang khas mengenai dengan pro ekonomi lah, pro ekonomi yang ada di persekitaran di kawasan Kudat lah. Jadi saya berharap projek ini dapat direalisasikan selepas PRN yang ke-17 ini, setelah kerajaan GRS sekali lagi mendapat mandat daripada rakyat untuk menerajui kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri yang ke-17 nanti. Baik sekali Datuk. Kalau Datuk boleh berikan pesanan pada rakyat Sabah, khususnya pengundi muda, apa pesanan yang Datuk nak bagi? Pesanan saya kepada seluruh rakyat Sabah, kita perlu kekalkan kerajaan GRS, kita perlu kekalkan, pastikan negeri kita ada kestabilan politik. Di seluruh dunia, tidak ada satu negara di mana keadaan politik dia tidak stabil, tapi ekonomi dia sangat bagus. Tidak ada. Kita perlu ada kestabilan politik, baru kita boleh dapat ekonomi yang bagus. Saya memberi beberapa contoh di mana negara-negara ini mempunyai kestabilan politik yang sangat kukuh. Contohnya negara China, Brunei,
Singapura, di mana negara-negara ini tidak pernah tukar kerajaan. Maksudnya, keadaan politik mereka sangat stabil dan kita tengok keadaan ekonomi mereka juga sangat stabil. Mata wang asing Brunei, Singapura jauh lagi tinggi daripada Malaysia. Saya memberi satu contoh lagi. Kerajaan negeri Sarawak. Kerajaan negeri Sarawak juga tidak pernah tukar kerajaan. Maksudnya mereka ada kestabilan politik, kemudian mereka baru boleh dapat ada ekonomi yang bagus. Dibandingkan kerajaan Sabah, berapa kerajaan kita sudah tukar? Dari Osno, Berjaya, PBS, Barisan Nasional, Warisan, GRS, 6 kerajaan kita sudah tukar. Ketua Menteri Datuk Seri Haji bin Haji Noh merupakan Ketua Menteri yang ke-16. Abang Jo di Sarawak, Ketua Menteri Sarawak yang ke-6 sahaja. Jadi di sini saya berharap Sabahan boleh melihat sendiri. Kita perlu kekalkan, kita perlu pastikan kita ada kestabilan politik, kemudian ekonomi baru bagus. Okey, itu tadi perbincangan kita bersama Dato' Ben Chong, penyandang kerusi Dun Tanjung Kapur. Dari warisan ke gagasan, dari retorik ke realiti, apapun pandangan anda, satu hal pasti, politik Sabah sedang memasuki satu era baru menjelang PRU 17. Saya Fazlan, terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan menonton episod seterusnya. Salam jumpa lagi. Salam Sabah Maju Jaya.